Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak cikgu, para penonton yang dirahmati Allah, selamat kita bertemu lagi anak-anak dalam tilawatul Quranil Karim. Seperti biasa, kesemua rakan anak-anak telah pun bersedia dengan kitab Muqaddam dan juga buku catatan. Dan cikgu percaya para penonton juga dan anak sekalian telah pun bersedia, ya. Oleh itu, jangan lupa setiap kali kita membaca Quran, kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya lidah kita ni anak dilancarkan, hati kita diterangkan, supaya senantiasa kita berminat dengan bacaan kitab suci Al-Quran ini. Inilah mohon kita kepada Allah SWT. Sama-sama mari kita menadah tangan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quranil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Kita telah pun dapat membaca dengan baik pada pelajaran yang lalu surah At-Tariq. Kita telah bincangkan hukum-hukum tajwid dan tanda-tanda setelah hudab yang terdapat dalamnya. Kita telah tahu bagaimana bacaan yang dikehendaki. Kali ini terus kita berpindah pula kepada satu surah lagi yang bernama Suratul A'la. Cuba ikut semua. Suratul A'la. Selalu kita baca, ya, dalam sembahyang hari raya. Kadang-kadang orang baca ini sunat. Hari Jumaat dia baca Suratul A'la ni. Jadi sekarang tiba masanya cikgu baca dan anak-anak diminta menyemak serta merhatikan segala tanda-tanda setelah hudab yang ada, bagaimana bacaan yang dikendaki. Kemudian kita tahu apa hukum dalam istilah tajwid. Perhatikan baik-baik, kerana setiap seorang daripada murid-murid akan membaca. Begitulah para penonton semua, ya. Sila dan dengar cikgu baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. Tentu anak akan bertanya, kenapa a'la tak ada tanda? Tak ada panjang bagaimana bacaan ni? Selalunya kalau a'la ni ataupun apa saja yang asalnya dengan alif ditulis dengan ya, atau asal tulisan dengan waw ditulis dengan ya, maka bila dia bertemu dengan hamzah wasal maka tidak ditandakan alif, supaya kita jangan baca waktu dia sambung kita baca begini, sabbih isma rabbikal a'la alladhi. Dia takut kita baca itu. Jadi sebab itu dia tak taruh tanda panjang mad ataupun dia kata alif saghira. Kerana dalam resam imla'i baik, dalam resam Usmani baik, a'la selalu ada dia taruh tanda alif kecil. Makna kita mesti baca panjang. Ya ni tidak dibaca. Ingat, ya ni tidak baca. Yang dibaca lam terus yang dipanjangkan. Ya ni menurut tulisan tu, kalau dia berasal daripada alif, daripada waw, kerana digantikan dengan ya. Kerana di sana ada faedah-faedah tertentu. Orang baca qiraat dia boleh baca a'li, fasawwi, fahade. Kalau terus alif, betul orang tak boleh baca a'li. Dia baca a'la, fasawwa. Makna zawatil ya. Bila dia sini, dia orang baca selalu namanya bacaan imalah nama dia. Jadi kita tidak perlu mengetahui apa kenapa tulis dengan ya apa. Kita tahu ada tanda alif kecil yang dipanjangkan, itu lamnya. Kalau fasawwa yang dipanjangkan wawnya, ya. Jadi tentu anak akan bertanya, kenapa sini tak ada alif saghira? Sebab berjumpa hamzah apa? Wasal. Kerana kalau orang baca sambung, dia terus a'lal ladzi. Dia tak baca a'lal ladzi, nanti kalau takut taruh alif saghira. Faham, ya? Itu dia. Dengar lagi. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. والذي قدر فهدى والذي أخرج
أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا. Kenapa cikgu baca dengan izhar? Dunia. Kenapa cikgu tak baca dunia? Kita tahu kalau nun selalu kalau mati jumpa dengan ya, dia baca dengan idgham. Tanda ada dua sini. Yang pertama, di atas dal ada apa tu? Dekat atas nun tu. Ada apa? Kepala kha. Apa artinya kepala kha? Mesti baca nun tu dengan terang nyata dan tanpa dengung. Walaupun jumpa dengan ya. Kalau dia belajar tajwid, kita faham pasal dia dalam satu kalimah. Nun dengan ya, kalau mati jumpa dengan ya dalam satu kalimah, dia mesti baca dengan izhar. Namanya hukumnya dalam kitab kata izhar mutlak. Cuba kata izhar mutlak. Jadi tak boleh jangan baca duya. Setelah adab selalu tunjuk. Dan nun ada kepala kha. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafi as-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Hanya 19 ayat dalam surah apa itu? Surah Al-A'la. Bagaimana anak-anak semua dan para penonton? Kita dapat kesan hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam ayat ini. Sekarang kalau dapat cikgu akan bincangkan kepada anak-anak semua. Giliran kali ini cuba kita minta kepada siapa Zahratul Lil membaca daripada mula sampai Hisma Rabbikal A'la ni. Ayat yang pertama. Cuba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. Kenapa begitu panjang? Walladzi akhrajal mar'a. Ya, kenapa agaknya? Kerana mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Itu ke ditanya tadi. Bagaimana dapat kenal dipanjangkan ini? Kerana ada baris panjang. Itu dia. Ya, bukan tanya hukum. Kerana ada garisan di atas ya tu, artinya bacaan mesti panjang. Berapa harakat nak baca ni? 4 atau 5 harakat. 4 atau 5 harakat. Ketika bila ni? Ketika ia dibaca dengan wasal. Dengan wasal. Kalau waqaf? Dibaca dengan 2 harakat sahaja. Kenapa? Kerana apabila diwasalkan,
huruf mat bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah. Jadi sebab itu dia tak boleh Tak boleh apa ketika wakaf tak boleh bah? Tidak Bukan jadi mad jaiz lagi. Ya, tidak jadi mad lagi. Namanya mad apa? Jaiz? Mat jaiz munfasil. Itu dia. Jadi ketika wakaf dia tak boleh jadi mad tabi'i sajalah. Wallazi tak boleh, wallazi panjang tak boleh. Ketika sambung wasal barulah dia mad jaiz munfasil. Baru boleh baca 4 5. Kalau wallazi saja kita habis nafas katalah baca 2 harakat. Itu dia ya. Baik, cuba kita terus dengar daripada Nur pula sambung. فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. Kita berhenti sini. Masya Allah. Kalau kita berhenti sini, Allah sini, apa nama hukumnya? Sekarang baru tanya nama hukumnya. Kalau terus, illa masya Allahu in, kita berhenti Allah, masya Allah. Apa nama hukumnya kalau orang tanya? Boleh Izzat bagi terang? Mat jaiz munfasil. Allah tu majaz munfasil kalau berhenti. Wajib mutasil. Betul? Salah. Allah tu wajib mutasil. Kenapa macam wajib mutasil Allah tu kalau berhenti? Apa hukumnya? Lafaz jalallah. Ya, lafaz jalalah itu Allahnya. Hukum kalau berhenti sini. Ya. Tak dapat 2 orang. Cuba tanya kepada Zahra. Mat badal. Allah tu mad badal. Tak betul juga. Tanya kepada Nur. Semua sudah lupa. Cuba tanya kepada Luqman kali dapat. Kalau berarti Allah. Mad arid lis sukun. Kalau mad bertemu dengan satu huruf yang ada akhir boleh berhenti. Terus Allah. Bukan ada mad sana. Allah. Nampak mad sana? Berhenti kepada ha. Jadi mad arid lis. Boleh baca 3 wajah. Kenapa mad ala badal datang? Mad wajib muttasil. Mana tamat badal sini? Ada hamzah ke? Ada hamzah sini? Itu. Macam mana tamat badal? Setiap mad. Allahu kan mad tabi'i asal situ. Jumpa dengan satu huruf di akhir tu kita boleh wakafkan dia. Maka terus dia jadi mad arid lis sukun. Boleh baca 4. Tu kita baca illa masya Allah. 6 boleh. 4 boleh. 2 pun boleh. Boleh. Inilah mad arid lis sukun. Setiap mad bertemu dengan satu huruf yang boleh diwakafkan. Inilah dia. Sama juga masalah seperti apa? Kalau kita dapat dulu dalam banyak-banyak mu'ridin, mustahzi'un, apa lagi? As-saqalan. Sama dah as-saqalan. Ini jawapan semuanya nampak tak berapa betul. Ingat. Ini namanya mad arid lis sukun. Baik, terus baca. Wa nuyassiruka lil yusra. Ya, ra tebal ke tipis sini? Tebal. Tebal. Cukup itu ya. Cuba terus kita minta kepada siapa? Luqman. Fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Kenapa dengung? Man yakhsha. Kenapa? Kerana nun tidak bertanda bertemu huruf tidak bersabdu. Tidak bersabdu. Apa dia punya bacaan sekarang nak buat ni? Adalah dimasukkan dan didengungkan. Dimasukkan dan didengungkan. Selalu kalau kita jumpa nun tak bertanda, jumpa huruf tak bersabdu, kita baca dengan sembunyi. Kenapa sini baca dengan masukkan? Kerana ya adalah Kena bertemu dengan ya atau bertemu dengan wow. wow. Itulah dia. Jadi bacaannya masuk dan dengung. Ingat, ya dengan waw saja. Dia tak bersabdu. Kalau yang lain semua bacaan ikhfa aqib. Terus kita minta kepada Taha Alladhi baca.
الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Qad. Apa dibaca sekarang? Qad ini. Apa dalam qad ini? Qalqalah. Qalqalah. Kenapa dibaca dengan mati? Kerana Kenapa dibaca dengan mati? Ya, Zahra. Kenapa baca dengan mati? Kerana matinya adalah asli je. Bukan tanda itu. Kenapa baca dengan mati? Sebab ada kepala kha. Cikgu bukan tanya pasal qalqalah. Kenapa baca dengan mati? Sebab ada kepala kha. Makna kepala kha tu mesti huruf tu diterangkan, dinyatakan dan dimatikan dia. Jadi, kalau terangkan, dinyatakan, qalqalah mesti diterangkan. Jadi, artinya tak boleh baca diidghamkan. Tak boleh masukkan huruf yang ditemuinya. Setiap ada kepala kha, artinya huruf tu mesti dibaca dengan terang dan nyata. Kalau nun dengan mim tanpa ada dengung. Jadi sekarang baru kita ambil surah dimatikan, diterangkan dalnya qad qalqalah. Qalqalah apa namanya? Qalqalah sughra. Baru tepat jawapannya. Ya, seterusnya kita dengar pula kepada Muhammad Azhar. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Apa hukum wal akhiratu? الآخرة Akhiratu panjang ke pendek? panjang. Apa? Mat badal. Tepat mad apa? Mad badal. Sebab hamzah jumpa dengan Alif. alif dia jadi mad. Berapa harakat? 2 harakat. 2 harakat. Ya, terus. Inna hadza la fi as-suhufil ula. Lagi satu nak tengok tanya. Apa? Ula. Mat badal. Mad badal juga. Apa sebab? Kerana mat bertemu dengan waw. Mad ke hamzah ke? Hamzah bertemu dengan Hamzah bertemu dengan waw yang jadikan mad. Nah, waw jadi mad. Sebab dia mati kepada hamzah. Ini gua mad badal. Akhirnya Suhufi Ibrahim wa Musa. itu dia anak-anak ya. Ada jawapan-jawapan yang tepat. Ada jawapan yang tak tepat. Apa yang tak tepat ini anak? Dalam Allah ini. Dalam Allah ada yang mengatakan mad badal, ada yang mengatakan wajib muttasil. Sebenarnya mad arid lis sukun. Sebab mad bertemu dengan satu huruf ha, kemudian kita wakafkan boleh. Mana datang mad badal, mana datang mad wajib muttasil. Setiap kali kita jumpa begitu. Asal mad jumpa dengan huruf yang boleh wakaf, mad arid sukun. Berapa wajah? 3 wajah. 2 boleh baca? Empat. 4 boleh baca? Boleh. 6 boleh baca? Boleh. Itu dia. Ini perbincangan kita, alhamdulillah. Baik, sekarang mari kita talaqi dan ikut bacaan cikgu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فجعله غثاء أحوى سنقرئك
سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Bagaimana ya? Talaqi dalam ayat suratul A'la ini kita dapat baca dengan baik, dan berapa perkara telah kita bincangkan jadi panduan kepada kita, dan apa yang telah kita dapati kesilapan yang berlaku dalam soal jawabnya anak jadikan panduan kita. Baiklah, kita bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.